الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama berkongsi tentang hadis, satu lagi hadis insya-Allah dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada minggu lepas kita berhenti pada hadis berkaitan bagaimana cara ataupun tata tertib kita menghala ke masjid apabila telah mendengar iqamah. Dan kita telah bincangkan beberapa perkara, kebanyakan perkara yang disebut dalam hadis itu, kecuali beberapa benda. Kalau ada soalan boleh tanya. Sekarang saya akan share screen. Okey, kalau ada benda boleh ajukan dalam ruangan chat. Okey, ini dia screen kita hari ini. Kita akan berkongsi tentang hadis pada minggu lepas yang kita berhenti belum sempat habis, iaitu hadis Abu Hurairah ni, di mana sekiranya kamu mendengar iqamah, maka pergilah ke masjid dalam keadaan sakinah wa waqar. Sakinah ni ketenangan pada anggota, dan waqar ketenangan pada hati. Wala tusri'u, jangan kamu cepat kan. Ada orang dia press kereta dia tu, press minyak kereta dia, sama enggak tu? Itu yang dilarang oleh Nabi ni. Wala tusri'u fama adraktum fasallu. Kita berhenti pada tempat ni hari tu, dan kita akan sambung fama adraktum fasallu, syarahan pada perkataan fama adraktum fasallu. Jadi Nabi kata jangan kamu bergegas ataupun tergesa-gesa ketika pergi ke masjid walaupun kamu dah mendengar azan. Lepas tu Nabi kata mendengar iqamah maknanya fama adraktum fasallu, apa sahaja yang kamu sempat maka sembahyanglah. Di sini kita bincangkan dari sudut usul fiqhnya, ini merupakan suruhan. Fama adraktum fasallu. Fasallu ni merupakan satu suruhan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu sempat maka sembahyanglah. Memberi makna, kalau suruhan memberi makna apa? Memberi makna wajib, kewajipan tu ada. Makna kalau sampai kita ke dalam masjid tu, kita nampak imam tengah buat apa pun, waktu tu juga kita kena masuk bersama imam. Tak boleh pula kita tunggu. Kan ramai orang dia adalah kan, dia tengok orang lebih-lebih lagi pada waktu tarawih tu, dia rasa malas ke apa ke, untuk tunggu bersama imam tu. Yang lebih sedih lagi, ada yang duduk keluar isap rokok tu kan. Tunggu imam rukuk, dekat nak rukuk baca surah baru nak masuk. Betul ke macam tu buat tu? Salah lah tu. Tapi kata tak kira imam dalam keadaan apa yang kamu dapat. Sebab perkataan apa ni, fama, apa yang kamu dapat. Perkataan apa ni dalam bahasa Arabnya memberi makna umum. Memberi makna umum. Tak kira imam dalam keadaan apa, kamu sempat bersama imam dalam keadaan apa sekalipun, maka masuklah kamu ke dalam sembahyang. Itu maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut bahasanya. Nabi sebut apa sahaja keadaan imam pada waktu itu, masuk. Kan ada orang dia tengok imam tengah sujud, dia nampak imam tengah sujud. Jadi dia tunggu imam tu bangun dulu. Sebab dia kata kalau aku masuk sekarang ni pun, kan, aku masuk sekarang ni tak dapat juga satu rakaat. Imam tengah sami Allah liman hamidah ke, imam tengah duduk antara dua sujud, dia tunggu dulu, dia tak masuk, dia tunggu sampai imam masuk dalam rakaat seterusnya, barulah dia masuk. Kononnya dia kata kalau masuk sekarang pun tidak akan mendapat satu rakaat juga, jadi buat apa masuk sekarang, baik tunggu. Betul ke yang dia buat tu? Tak ikut hadis ni memang tak betul lah. Tak betul, sebab Nabi suruh kita perlu laksanakan apa yang Nabi suruh. Nabi suruh tunggu ke Nabi suruh masuk? Nabi suruh tengok dah dapat rakaat ke tidak, baru masuk. Kalau dapat rakaat baru masuk, kalau tak dapat rakaat tunggu dulu. Nabi suruh ke tak tu? Tak. Nabi kata apa sahaja yang kamu dapat, apa sahaja, mana tidak mengira lah.
Sama ada kamu dapat rakaat ke tak dapat rakaat ke, imam tengah duduk macam tu, waktu tu kamu sampai, kamu masuk bersama imam dalam keadaan apa sekalipun imam tersebut. Sebab itulah kita, kalau kita ada ilmu, orang mungkin tengok kita, oi, imam tengah sujud, nak masuk ke rakaat ketiga, orang tengok, apa dia ni sujud lagi? Sebenarnya dia salah, dia yang tunggu tu salah. Kita betul kerana mengikut apa yang Nabi suruh, dan kita harapkan keberkatan. Setiap benda yang Nabi suruh, setiap kepatuhan yang kita lakukan pada Nabi, ketaatan yang kita lakukan pada perintah Nabi Muhammad SAW, semua itu keberkatan. Lihatlah betapa dia yang tunggu tadi, sebenarnya dalam kerugian, dia rugi tidak mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW suruh. Kan? Jadi kat sini memang wajib masuk, sebab suruhan membawa kepada wajib, kecuali jika ada perkara-perkara yang menghalang daripada makna wajib. Maka apa yang kamu dapat, kamu sembahyang. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa sahaja yang tidak kamu maknanya terlepas daripada kamu, dan apa sahaja, maknanya apa sahaja juga ni, apa sahaja terlepas daripada kamu, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Jadi sini ulama bincang maksud sempurnakan ni. Sempurnakan dari dalam bahasa Arab memberi makna benda tu dah dimulakan tetapi tidak siap lagi. Dimulakan tetapi tidak siap lagi. Maka kita kena sempurnakan apa yang tidak siap lagi. Jadi seolah-olah kita apabila kita masuk contoh dalam rakaat ketiga, kita masuk dalam solat zuhur contohnya, imam ada lagi 2 rakaat. Kita solat bersama imam 2 rakaat. Kemudian bila imam bagi salam, kita masuk untuk sambung rakaat ke berapa? Bagi kita makmum. Sambung rakaat ke berapa? Adakah kita 2 rakaat yang akhir ni, adakah ia ada menggantikan 2 rakaat pertama kita yang kita tak sempat bersama imam tu, ataupun 2 rakaat ni terakhir, yang mana satu? Siapa boleh participate? Ulama bincang ni mereka detail. Pernah terfikir tak kita? Yang kita ganti tu, yang kita sempurnakan lagi 2 rakaat tu, selepas mana kita masuk dalam rakaat ketiga, imam berimam dalam rakaat ketiga, maka kita tambah lagi 2 rakaat kan, kita sempat bersama imam 2 rakaat, kita tambah 2 rakaat. 2 rakaat yang kita tambah tu, adakah dia 2 rakaat pertama ataupun 2 rakaat terakhir? Ada participation ke? Mana chat? Tak ada participation 2 rakaat kan, ikutkan ini kan, kita atimu ni memberi makna sempurnakan. Maknanya bila benda tu perlu disempurnakan, asasnya dah ada ke tak? Dah dimulakan ke tak? Bila kita sebut sempurnakan, dah dimulakan ke tak? Dah dimulakan lah. Maknanya sembahyang kita tadi, rakaat pertama dan kedua, dah kita laksanakan. Kita perlu sempurnakan sahaja, iaitu dengan menambah rakaat ketiga dan keempat. Bukannya rakaat pertama dan kedua yang ditambah di belakang. Tidak, kita dah buat dah. Jadi waktu kita tambah di rakaat ketiga dan keempat tu, kita tak baca lah surah. Itu je beza dia. Kita tak baca lah surah, kita cukup dengan baca Al-Fatihah sahaja. Kemudian macam biasalah. Okey, harap dah faham tu. Itu memberi makna Nabi suruh kita menyempurnakan apa sahaja yang kita terlepas bersama imam. Dan kita tahulah kalau kita sempat rakaat, maka kita sempat rukuk, maka kita sempat 1 rakaat bersama imam. Okey. Jadi di sini ulama juga membincangkan bagaimana seseorang itu diiktiraf masuk ke dalam sembahyang. Fasallu ni diiktiraf masuk macam mana? Dengan takbiratul ihram bersama maknanya dalam keadaan imam tu masih lagi sembahyang, dia sempat takbiratul ihram. Walaupun imam tu tengah tahiyat akhir. Walaupun imam tengah tahiyat akhir, kita sempat takbiratul ihram bersama imam kita, walaupun tak mendapat 1 rakaat, tetapi kita mendapat pahala jemaah. Kerana Nabi bercakap tentang solat jemaah, kemudian Nabi suruh masuk dalam keadaan apa sekalipun imam berada. Maknanya dalam keadaan tahiyat akhir pun kita akan mendapat pahala jemaah. Tidak semestinya kalau kita dapat rukuk baru dapat jemaah, tak. Dalam rakaat akhir sekalipun, kalau kita sempat, kita sampai terus kita takbir, kita telah mendapat pahala jemaah. Harap faham dah hadis tadi, kita berpindah kepada hadis yang lain. Kalau ada apa-apa yang tak faham, terus masuk ke ruangan chat, insyaAllah. Okey, rasanya telah jelas tadi hadis tu.
Cuma kita kena ingatlah waktu kita pergi mempersiapkan diri untuk solat jemaah ke, atau kita berjalan ke masjid ke, naik kereta sekalipun, jangan kita laju-laju. Subuh tadi baru tengok. Walaupun dia naik kereta, dia tekan minyak dia tu habis berdebu orang belakang. Itu maknanya dia tak tahu lah tu, tak tahu. Dan orang tu bukan orang Arab. Banyak kita tengok orang luar yang duk buat macam ni. Okey, hadis seterusnya daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Sembahyang seseorang lelaki itu bersama lelaki lain, azka min salatihi wahdah, lebih baik. Azka maknanya lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sembahyangnya seorang diri. Lebih baik dan lebih banyak pahala. Azka ni maksud dia berasal daripada perkataan zakah. Zakah, yang mana kita pernah dengar tak perkataan dekat-dekat dengan zakah? Zakah kita panggil zakah kan. Apa maksud zakah tu? Keluarkan zakat. Zakat tu apa maksud dia? Maksud dia adalah an-numu. An-numu ni bermakna pertambahan. Itu maksud sebenar zakah. Zakat ni adalah pertambahan, berkembangnya modal, berkembangnya keuntungan. Itu maksud zakat yang sebenar, iaitu an-numu, pertambahan. Sebenarnya kita mengeluarkan zakat itu adalah pertambahan kepada harta kita. Okey, pertambahan. Jadi di sini pun sama. Nabi menggunakan perkataan azka, salatul rajul ma'ar rajuli azka. Pertambahan dari segi apa ni? Dari segi pahala. Kalau Nabi kata salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Sembahyang dia secara berjemaah ni, sembahyang seorang lelaki bersama lelaki yang lain memberi makna berjemaah. Padahal seorang lelaki jadi imam, seorang lelaki jadi makmum. Itu lebih baik daripada sembahyangnya seorang diri, kata Nabi. Lebih banyak pahalanya. Azkar ni lebih banyak, lebih bertambah pahalanya, lebih berkembang pahalanya. An-numu tadi kita sebut daripada solat dia seorang diri. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Dan sembahyangnya bersama dua orang lelaki, tadi Nabi sebut satu lebih kata lebih baik daripada dia sembahyang seorang diri, lebih banyak pahalanya daripada dia sembahyang seorang diri. Wa salatuhu ma'ar rajulain, dan sembahyangnya bersama dua orang lelaki, dia imam, dua orang lelaki lain menjadi makmum. Azka min salatihi ma'ar rajul, lebih baik dan lebih bertambah pahalanya daripada, lebih banyak pahalanya daripada sembahyangnya bersama lelaki tadi yang first tadi. Sembahyang dia bersama lelaki lain lebih banyak pahala daripada dia sembahyang seorang. Dan sembahyang dia bersama dua lelaki lebih banyak pahalanya daripada dia sembahyang dengan seorang lelaki sebagai makmum. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Kata wa ma kana akthar, dan apa sahaja yang lebih banyak, fa huwa ahab, maka ia adalah lebih disukai ila Allah azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla lebih menyukai yang lebih banyak. Jemaah yang lebih besar lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang berjemaah dengan seorang makmum adalah lebih baik pada sembahyang seorang. Sembahyang berjemaah dengan dua makmum lebih baik pada sembahyang dengan satu orang makmum. Dan yang lebih banyak makmum itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kita faham, Abu Dawud dan Nasa'i sahihahu Ibn Hibban. Hadis ini sahih. Hadis ini kita boleh faham yang Nabi Muhammad SAW cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sukakan jemaah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala suka jika kaum muslimin ini bersatu di bawah satu jemaah. Okey, daripada hadis ni kita dapat ambil, kita masuk secara detail. Tadi mana? Kita pergi satu-satu keadaan dia macam biasa kita lakukan. Salatul rajul, di sini Nabi sebut salatul rajul ma'ar rajul azka. Dan azkar kita telah syarah makna dia, iaitu lebih baik. Bila kita sebut lebih baik, memberi makna
kedua-duanya baik. Betul tak? Bila dia sebut satu perkara lebih baik daripada satu perkara, kedua-dua perkara itu adalah baik. Sebab tu kita boleh bezakan antara dia atau kita boleh compare mereka berdua. Kerana mereka mempunyai dua sifat yang sama, iaitu ada kebaikan. Cuma salah satu daripada mereka lebih baik daripada yang satu lagi. Itu fungsi bagi kita faham bahasa Arab. Jadi di sini bila Nabi sebut sembahyang dia berimam itu lebih baik daripada dia sembahyang seorang, memberi makna sembahyang seorang baik ke tak? Bila dah jelas tadi maksud dia. Jadi sembahyang seorang baik ke tak? Okey. Sembahyang seorang baiklah. Okey, bila kita faham kat situ, kita tahu sembahyang seorang tu baik. Sebab tu Nabi sebut sembahyang seorang tu baik, sembahyang berdua pun baik. Tetapi sembahyang berjemaah dan berdua tu lebih baik daripada sembahyang seorang. Cuma di sini kalau kita terfikir balik, bukankah sebelum ni kita kata sembahyang jemaah tu wajib? Kan? Bagaimana pula boleh jadi Nabi sebut sembahyang seorang? Maknanya apa ni? Maknanya nampak masalah bercanggah. Sebenarnya tidak bercanggah. Kerana kewujudan kebaikan dalam sesuatu perkara itu tidak membuktikan ataupun tidak memberi makna yang ia wajib. Ada kebaikan pada dia tetapi tidak menjadikan dia tidak wajib. Boleh faham ni? Kita berbelit lah. Sembahyang ni, sembahyang jemaah wajib ke tak wajib? Yang sebelum ni kita tengok dalam hadis-hadis sebelum ni sampai kepada kita. Dia kata wajib kan? Tapi dalam hadis ni dia kata, Nabi kata sembahyang berjemaah lebih baik daripada sembahyang seorang. Ini memberi mana seolah-olah Nabi beri kita kebenaran untuk solat seorang. Betul ke tak? Dia kaedah dia, kebenaran yang Nabi beri tidak menjadikan sesuatu perkara itu tidak wajib. Kerana contohnya lelaki ini kemungkinan dia mempunyai keuzuran untuk tidak solat jemaah. Jadi kalau dia ada keuzuran, dia solat seorang pun sah, tetapi pahalanya kalau dia berjemaah lebih besar daripada dia sembahyang seorang. Itu maksudnya. Jadi kaedahnya kebenaran yang diberikan tidak membawa atau tidak memberi makna sesuatu perkara itu tidak wajib. Kewajipan mungkin tergugur dengan keuzuran. Itu kaedahnya. Itu kaedah dalam usul. Jadi di sini ataupun kita bercakap kelebihan yang wujud pada sesuatu benda, kelebihan yang wujud pada sesuatu perkara tidak memberi makna bahawa ia tidak wajib. Ia tidak wajib. Sekiranya ada kelebihan pada dia, contohnya solat seorang ni ada kelebihan. Perkara sebaliknya maksudkan tadi, perkara sebaliknya tidak wajib. Jika ada kelebihan pada sembahyang seorang, tidak memberi makna sembahyang seorang itu boleh dilakukan dan sembahyang jemaah tidak wajib. Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Ia tidak membuktikan apa-apa kat sini. Kita mungkin boleh salah faham, tapi sebenarnya ia tidak memberi apa-apa makna yang berkaitan dengan wujud atau wajib ataupun tidak wajibnya solat jemaah. Nabi cuma menyatakan ada keadaan boleh solat seorang, dan waktu keadaan solat seorang tu dibolehkan, tetap juga pahala solat jemaahnya lebih besar daripada solat seorang. Harap jelas tu. Mungkin berbelit sikit tapi harap jelas syarah tadi. Okey. Jadi apa-apa pun kita faham ia tidak bercanggah dengan hadis yang kita baca sebelum ni yang mewajibkan yang Nabi mewajibkan solat jemaah. Kan Nabi sebut, Nabi kata kalau boleh dia nak pergi ke rumah-rumah orang yang dengar azan tapi tak pergi ke masjid tu, dan dia nak, kalau boleh nak bakar kan, nak suruh orang lain jadi imam, dia ke belakang dan dia nak bakar rumah itu. Nampak tu kewajipan solat jemaah. Lepas tu di sini kita boleh ambil satu lagi hukum, iaitu salatul rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Apa dia satu lagi hukum kat sini? Hukumnya ialah kalau ada keuzuran tadi dia boleh solat seorang kan, dia boleh solat seorang.
Okay, apa lagi? Nanti kita tengok kau ada lagi satu lagi kat sini. Kita boleh sambung syarahannya lagi. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul. Jadi kat sini hikmahnya ataupun makna di sebalik ayat ni, sembahyangnya bersama dua orang lelaki lebih baik daripada sembahyangnya bersama satu orang lelaki. Ini memberi makna kita dalam agama Islam ni seboleh-bolehnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nak suruh kita bersatu. Nak suruh kita bersatu di bawah satu imam. Semakin ataupun satu ketua, semakin ramai orang yang solat di belakang satu imam, maka Allah Subhanahu Wa Taala makin suka dan pahala kita makin bertambah. Jadi seboleh-bolehnya kalau kita ni ada dalam grup yang ramai, kita jadikan satu sahaja ketua kita dan kita sembahyang bersama seorang imam sahaja, kecuali jika tak ada tempat lah kan. Kalau kita ada tempat luas, kita ada contoh ada 10 orang jemaah kita ada 10 orang, kita nak solat, tiba-tiba ada orang bagi cadangan, kita solat 5-5 lah kan, kita solat 5-5, kami solat dulu 5 orang, kemudian kamu pula solat 5 orang. Betul ke macam tu? Tak betul. Nak buat macam tu kena ada sebab. Contohnya tempat tidak mencukupi contohnya. Kalau tak, dalam Islam kita menganjurkan hanya seorang ketua, kerana Islam ni dia menggalakkan umat dia bersatu padu. Seorang ketua dan makin ramai jemaah bawah satu ketua makin bagus dan makin Allah sukai. Jadi yang sebetulnya dia hanya lakukan dengan di bawah solat tersebut di bawah satu imam. 10 orang tu solat sekaligus bawah satu imam. Yang tidak digalakkan dalam Islam ni buat ramai imam. Tidak digalakkan. Nanti mudahlah berpecah belah. Itu hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi kalau kita tengok makna hadis ini, secara zahirnya kita nampak yang dalam Islam walaupun digalakkan buat masjid, tetapi dalam satu kampung, dan dalam satu kampung seboleh-bolehnya satu masjid, supaya penduduk kampung tidak berpecah, dan supaya jemaah di kampung itu lebih besar. Apabila ada satu masjid saja, orang akan berkumpul di bawah satu masjid ataupun di bawah satu imam, maka jemaah itu lebih besar, dan jemaah yang lebih besar adalah lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nah boleh faham tu kan? Jadi kalau tanya digalakkan kita tak buat banyak masjid di satu kampung, tidak digalakkan lah. Banyaklah isu tengok ni masjid PAS, masjid UMNO. Sebab apa? Sebab ada banyak masjid. Kita buat satu masjid kan, untuk kita besarkan jemaah tu. Okey. Wa ma kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah. Jadi Nabi kata, seboleh-bolehnya kamu banyakkan jemaah, kerana yang banyak jemaah itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, harapnya dah hadis ni. Hadis ni satu hadis yang sahih. Okey, dah tu kan. Dan di sini kita satu lagi hukum tadi, salatul rajul ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah, memberi makna sembahyang lelaki secara sendiri pun diiktiraf oleh Nabi. Kita sembahyang seorang pun diiktiraf kalau ada keuzuran diiktiraf. Maknanya sembahyang jemaah itu wajib, tetapi dia bukan syarat untuk sah. Sembahyang seorang tu sah juga sembahyangnya, tapi kalau kita tak ada keuzuran yang tertinggal, berdosa lah, sebab dia wajib kita meninggalkan perkara yang wajib. Tapi kalau orang tanya sah ke tak sembahyang dengan saya, kan? Sebab wajib berjemaah, saya pun solat seorang sengaja. Sah ke tak sembahyang saya? Rumah sepi masjid lah. Sah ke tak sembahyang saya? Kita kata sah lah. Sebab apa? Sebab Nabi terima, Nabi kata ni, salatul rajul ma'ar rajul diterima. Salatul rajul diterima, dan Nabi kata lebih baik dua daripada satu, daripada solat seorang. Maksudnya Nabi iktiraf kita solat seorang. Iktiraf lah, ada kebaikan tak padanya? Ada. Makanya kita tahu solat seorang tu sah. Jadi ada pandangan ulama kita bincang sebelum ni mengatakan bahawasanya sembahyang berjemaah itu adalah salah satu syarat sahnya sembahyang. Tidak betul lah. Hadis ini telah menyangkalnya. Kerana di sini Nabi menerima juga solat seorang lelaki secara bersendirian, memberi makna ia adalah solat berjemaah ni bukan syarat untuk sahnya sembahyang, tetapi ia adalah satu kewajipan. Kalau ada keuzuran baru tergugur, dan pada waktu tu barulah boleh solat seorang tanpa dosa. Allah A'lam. Okey, kita ambil hadis satu lagi, hadis lagi.
Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu taala anha, dan daripada Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ni ibu pada Waraqah ni, gelaran lah, gelaran seorang sahabiah, gelarannya Ummu Waraqah, ibu Waraqah. Anak dia bernama Waraqah. Okey. Ni dia tulis tentang siapa dia Ummu Waraqah ni. Dia kata Abdullah bin Harith bin Uwaimir Al-Ansari, ini nama anak dia Waraqah. Ibunya jama'atil Quran wasta'dhanat lil khuruj fi Badr. Dia ni Ummu Waraqah mengumpul Al-Quran dan minta izin untuk keluar bersama Nabi dalam perang Badar. Hebat dia ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa yusammiha asy-syahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya menziarahi Ummu Waraqah ni. Dan Nabi memberi nama, gelaran kepada dia asy-syahidah, seorang yang syahid. Syahid. Qatalaha ghulam wa jariyah laha بأن رماها بقطيفة لها ثم فر فأخذ وصلب بأمر عمر رضي الله عنه. Dia dibunuh oleh hambanya sendiri, tetapi mereka berdua tu lari. Selepas bunuh lari, tetapi sempat ditangkap pada zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan disalib. Dibunuh oleh hamba, seorang hamba lelaki dan hamba perempuan. Sebab itulah Nabi daripada sebelum tu lagi Nabi dah, di zaman Umar. Sebelum tu Nabi dah panggil asy-syahidah pada dia. Hebat tu, itu memberi makna apa tu? Memberi makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dia dah tahu. Waktu orang tu belum lagi syahid, dia dah panggil syahidah. Itu kelebihan, dan nak menunjuk kepada kita bahawasanya agama Islam ni agama yang benar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi. Kita bersyukur kerana kita terpilih dalam kalangan kaum muslimin, dilahirkan dalam keadaan Islam. Kita cari ilmu lah lepas tu untuk tanda kita bersyukur Allah pilih kita sebagai orang yang telah menerima kebenaran. Jadi Ummu Waraqah radhiyallahu ta'ala anha ni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meriwayatkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaraha, menyuruhnya, an ta'umma ahla dariha, supaya dia menjadi imam. Amaraha, menyuruhnya menjadi imam kepada ahla dariha, kepada ahli keluarganya, ahli rumahnya. Ni untuk keluarga dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh dia jadi imam, mengimamkan ahli keluarganya. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Jadi ini sebenarnya bercanggah pendapat padanya para ulama hadis, bercanggah pendapat. Ada yang kata hadis ini dhaif dan ada yang kata hadis ini sahih. Macam ni ditulis kat sini, Ibnu Khuzaimah mengatakannya sahih. Tapi ada ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif kerana kewujudan seorang lelaki yang majhul, seorang perawi yang tidak diketahui, kan. Tapi yang mengatakan sahih tu, dia mengatakan walaupun ada perawi yang majhul, tapi adalah dia punya syarahan dia, tetap juga kata hadis ini boleh diterima. Sekiranya hadis ini diterima pakai, kita cakap tentang sekiranya hadis ini diterima pakai dan sahih, dan maknanya bagi ulama yang menganggap hadis ini sahih, memberi makna apa ni? Memberi makna perempuan bolehlah menjadi imam kepada keluarganya, tetapi keluarganya di sini tidak termasuk kaum lelaki. Tetap juga tidak termasuk kaum lelaki. Dia boleh menjadi imam kepada perempuan yang lain. Dia jadi imam kepada ahli keluarganya yang perempuan. Kerana yang lelaki telah ada hadis yang khusus, iaitu hadis menyuruh mereka solat jemaah di masjid. Itu yang jelas. Maknanya kalau betul hadis ini sahih sekalipun, dia jadi imam di rumah untuk ahli keluarga yang perempuan. Manakala ahli keluarga lain yang lelaki, memang mereka ni telah disuruh untuk solat di masjid. Tidak ada makna dalam hadis ini yang menjadikan kaum lelaki juga boleh solat di rumah bersama ahli keluarga, dan perempuan boleh mengimamkan lelaki. Tidak ada pun dalam hadis ini, walaupun kalau kita nak anggap hadis ini sahih. Hadis ini hanya menyuruh Ummu Waraqah sembahyang di rumah
bersama keluarganya yang perempuan. Dan kalau orang yang tidak menganggap hadis ni sahih, mereka tidak menganggap hadis ni sahih, mereka akan kata perempuan tidak boleh menjadi imam lah. Tapi tetap juga mereka perkara ni tidak berpanggil, bukan satu isu yang besar kan, kerana walau di sini ulama kata memang betul perempuan tidak disyariatkan untuk dia ni sembahyang jemaah seperti mana disyariatkan sembahyang jemaah itu kepada lelaki, kerana pensyariatan solat jemaah hanyalah untuk lelaki. Tetapi boleh ke tak perempuan nak solat jemaah? Boleh. Dibenarkan bagi mereka untuk mereka menghadiri solat jemaah. Contohnya solat apa ni yang Nabi sebut kan, semua kaum muslimin dan muslimat sekalipun digalakkan pergi, itu solat hari raya contohnya. Yang haid pun Nabi kata datang hadiri ni, tapi jangan masuk tempat orang solat, yang masuk masjid. Hadiri tengok sambutannya, tengok kaum muslimin bersepakat ataupun bersatu keluar dan sebagainya kan. Maknanya dibolehkan perempuan untuk mereka ikut solat jemaah, tetapi solat jemaah adakah disyariatkan kepada mereka? Tidak. Jadi mereka ni sebenarnya tidak disyariatkan bagi mereka untuk solat jemaah, tapi kalau mereka nak solat jemaah boleh ke tak? Boleh. Itu masuk hadis. Boleh mereka nak solat jemaah. Jadi kalau ada orang perempuan nak solat sendiri-sendiri dalam masjid, kita tak jaga kepada dia, kamu kena solat jemaah lah kan ada jemaah ni. Kita tak boleh jaga macam tu. Sebab tak ada pensyariatan solat jemaah bagi perempuan. Dan pada masa yang sama, kalau mereka nak solat jemaah secara berjemaah dan beramai-ramai, boleh ke tak? Boleh, kerana ia dibenarkan walaupun tidak disyariatkan. Kerana ia dibenarkan walaupun ia tidak disyariatkan. Kena faham kat situ makna perkataan disyariatkan dan makna perkataan dibenarkan. Bagi perempuan dibenarkan solat jemaah dan dibenarkan untuk untuk perempuan menjadi imam kan di sini. Tengok. Muwarakah ni Nabi suruh dia jadi imam kepada perempuan-perempuan yang lain lah di rumah dia. Selagi mana tidak ada lelaki yang tengok, tidak ada lelaki yang lelaki ajnabi yang bukan mahram tengok ataupun sembahyang bersama mereka. Ada lelaki, mereka memang tak boleh lah untuk untuk seorang perempuan menjadi imam. Dan timbul isu, bolehkah mereka baca kuat? Boleh ke perempuan ni baca kuat kalau dia jadi imam? Kalau kita kata dia dibenarkan untuk jadi imam, boleh ke dia baca kuat? Jawapannya boleh, selagi mana tidak ada lelaki bukan mahram yang mendengar. Jadi kalau dalam musallan nisa tu mereka pilih satu orang perempuan untuk jadi imam dan mereka pilih untuk solat jemaah, tak ada masalah, boleh. Dan kalau contoh solat subuh ke maghrib ke kan, isyak ke, mereka ada berjemaah di masjid tu nak buat solat jemaah kan, masa tu boleh mereka baca, imam tu baca kuat, tidak ada masalah, selagi mana dalam musallam nisa tidak boleh didengari oleh kaum lelaki ataupun dilihat oleh kaum lelaki. Kalau ada lelaki kan, macam tempat kita, musalla kita, dia hanya letak tirai dan tabir, itu tak boleh. Lelaki tu boleh dengar. Kalau musallam nisa kat tempat kuit ni contohnya, tak ada lelaki boleh dengar, jadi bolehlah mereka nak baca kuat. Guna mikrofon sampai orang luar dengar, tak boleh. Jadi orang yang taranum ke baca Quran pagi Jumaat, kalau dia perempuan, salah lah apa yang dia lakukan. Guna mikrofon satu kampung boleh dengar tu, satu kejahilan lah. Kita nampak sangat lah kampung tu macam mana kalau macam tu kan. Perlulah orang yang tahu, ada ilmu, yang belajar jauh-jauh, kalau balik kena nasihati, sampaikan ilmu kita. Itu je lah. Jadi itu hadisnya, hadis yang pendek, mudah saya nak syarah dia sebab hadis dia pendek kan. Kemudian kita ada lagi 4 minit, rasanya tak sempat nak sambung hadis seterusnya. Kita sambung minggu hadapan insyaAllah pada hadis yang bernombor 414 ni, 415 bagi hadis Ubay Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini insyaAllah sambung sini pada minggu depan 449. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita tutup di sini dan insyaAllah kita sambung kembali syarahan kita, perkongsian kita dalam hadis pada minggu hadapan. Harap semua jelas, boleh faham yang kita jelaskan hari ni. Mungkin ada berbelit sikit, tapi kalau ada yang tak faham tu boleh masukkan dalam chat. Kalau tak ada dalam chat ni, kita faham semua lah. Mudah saja.
Okey. Kat sini banyak masjid dalam satu kawasan perumahan. Macam mana tu? Ini tak kena dengan hadis tadilah. Kan? Sepatutnya dalam satu kawasan perumahan kena ada satu je lah. Satu taman perumahan tu ada satu masjid sajalah. Kenapa nak dibuat dua? Tanya kenapa nak dibuat dua? Melainkan masjid yang pertama tadi kecil sangat. Tak muat dah ahli jemaah ni kan. Ini masjid yang pertama pun baru tak cukup satu saf. Buka pula masjid yang lain. Lagilah tak akan penuh lah saf tu. Tak akan bertambah. Jadi tidak kena lah. Tidak kena dengan syariat agama Islam. Agama Islam ni dia sengaja buat solat jemaah supaya orang bersatu. Tapi kalau kita buat dua masjid dalam satu kawasan, orang akan bersatu ke? Tak ada kan? Jadi dalam hadis ni tak boleh. Ikut kita faham, kalau kita faham hadis ni tak boleh. Dah satu kawasan tu dah ada masjid, kita baharukan masjid tu, perelokkan masjid tu, bukan cara buat masjid yang lain. Perelokkan masjid tu, mudahkan orang datang, pasang aircon dan sebagainya untuk satu masjid. Allah Alam. Itulah jawapannya. Tanya macam mana, jawapan ni mudah tak ikut apa yang Islam suruh. Melainkan ada keperluan masjid penuh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.